Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini insya-Allah kita akan teruskan dengan PDPR kita, kelas mata pelajaran untuk sirah. Jadi saya harap murid-murid bersedia dengan buku simulasi. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pada set yang ketiga juga. Set yang ketiga, soalan yang keempat. Soalan yang keempat, sambung daripada soalan yang itulah kita dah buat itu. Okey, soalan yang ketiga dan keempat. Maaf soalan yang ketiga dan yang keempat. Kita tengok tu pada skrin, kita ada soalan petikan. Seperti mana yang Ustaz terangkan, bila kamu baca soalan yang berpandukan petikan, jadi kamu kena membaca petikan itu terlebih dahulu sebelum kamu menjawab soalan sirah. Jadi soalan bahagian B ni kalau kamu perasan, tengok markah dia 4, 2, 2, 4 dan 2. Dia berbeza dengan soalan bahagian A. Satu salah, satulah. Tapi kalau kata soalan bahagian B, kalau kamu tak jawab, rugi banyak markah. Jadi bahagian B ni sebenarnya banyak markah yang membantu. Kalau kata kamu tak buat, sangat-sangat rugilah dalam kamu nak menghadapi peperiksaan UPKK. Baik, InsyaAllah pada petang ini kita akan ulang kaji ataupun kita berbincang tentang peperangan Uhud. Jadi kita baca dulu teks sama-sama supaya kita boleh kenal pasti mana jawapan dan kita boleh tandakan sama-sama. Jadi kita boleh bincang sama-sama. Ustaz baca dan kamu sambil-sambil kamu juga baca dan kamu dapat juga ingat balik, refresh balik apa yang telah kamu belajar pada sebelum ni. Kita dah habis belajar dah. Cuma ini lebih kepada kita, Ustaz bagi penerangan cara menjawab dan bagaimana kita nak jawab dengan betul dan macam mana kita nak tengok soalan macam ni. Ini cara menjawabnya. Itu di antaranya lah. Baik. Peperangan Uhud, kita tengok pada petikan. Peperangan Uhud berlaku pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal. Yang berlaku pada bulan Syawal, salah satunya lagi ialah peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq, ya. Pada tahun ketiga Hijrah bersamaan 625 Masihi. Jumlah tentera Islam yang keluar berjihad seramai 1,000 orang. Pada awalnya, awal 1,000. Itu di antara benda yang isi penting lah. Kemudian 300 orang tentera Islam telah berpatah balik setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay. Siapa dia Abdullah bin Ubay ini? Abdullah bin Ubay ini adalah ketua orang munafik, ketua golongan para munafik pada ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu pun nama-nama tu kamu kena ingat sebab kadang-kadang keluar soalan. Dia keluar soalan macam mana? Siapakah ketua munafik satu, ataupun dia bagi nama Abdullah bin Ubay ni, siapa dia? Kita boleh bagi tahulah kalau kata dah ulang gaji kamu dah ingat. Abdullah bin Ubay. Manakala tentera kafir Quraisy berjumlah 3,000 orang, 1,000 lawan 3,000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyusun strategi. Rasulullah ni seorang ketua perang ataupun panglima perang ataupun ketua dalam setiap tindakan orang Islam pada ketika itu yang buat keputusan. Dia menyusun strategi yang sangat hebat dengan membahagikan tentera kepada 3 pasukan. Itu pun di antara kamu kena bagi perhatian, iaitu pasukan kanan, kiri dan pasukan pemanah. Ada 3 kumpulan, pasukan kanan, kiri dan pasukan pemanah. Kesan daripada peperangan ini, seramai 70 orang Islam telah terkorban, termasuklah bapa saudara Rasulullah iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tu bapa saudara Nabi pun wafat dalam peperangan Uhud. Manakala tentera kafir pula seramai 32 orang yang terbunuh ada juga. Ini satu peperangan yang pada awalnya kalau ikut kita dah menang, tapi disebabkan 300 orang yang telah termakan hasutan daripada Abdullah bin Ubay sehingga melanggar perintah Rasulullah, mengakibatkan tentera Islam pada ketika itu kucak-kacir lah. Kucak-kacir kenapa? Telah melanggar arahan daripada Rasulullah, iaitu tentera yang bahagian memanah di pasukan memanah sepatutnya tidak perlu turun, tetapi telah melanggar
perintah Rasulullah, mereka turun. Kemudian di belakang tu ada tentera Quraisy yang pada ketika itu Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid pada ketika itu belum lagi masuk Islam. Jadi kita faham Khalid bin Al-Walid ini seorang yang sangat hebat dalam strategi peperangan juga ketika dia belum masuk Islam lagi. Jadi itu satu kelebihan buat dia bila tengok orang Islam telah melanggar perintah Rasulullah, arahan Rasulullah, maka ketika itulah tentera Islam telah tewas pada ketika itu. Jadi mari kita tengok sama-sama soalan berpandukan daripada teks. Jadi jawapan dia memang daripada teks. Jadi kamu tak bolehlah kata nak cari jawapan yang lain. Dia berpandukan pada teks. Baik. Bilakah berlakunya peperangan Uhud? Jadi kita boleh nampak dah jelas-jelas. Kalau tanya bila tu, selalunya jawapan dia mestilah di atas lah. Mestilah jawapannya pada permulaan. Bila? Okey, kita tengok sini. Itu dia. Pada tahun ketiga Hijrah bersamaan. Dia mula daripada sini. Pada bulan. Sekejap. Kita punya jawapan ni sepatutnya. Bila dia tanya bila? Pada bulan Syawal 2625 Masihi. Jangan malas untuk menjawab tu, kita tengok mana yang betul. Jadi kita tengok dari situ dah. Dia tanya bilakah berlaku perang pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah bersamaan 625 Masihi. Kemudian soalan yang kedua, tuliskan jumlah tentera Islam pada awal peperangan Uhud. Awal dia kata tengok sini kamu kena tengok sini, dia tanya awal. Kena faham ni. Dia tanya apa? Pada mula-mula disebut tentang awal. Jadi kita tengok, baca soalan betul-betul. Tuliskan jumlah tentera Islam. Ustaz banyak tegur sebab apa? Kamu ni laju sangat menjawab. Kamu tak baca soalan tu bagi habis. Dia tanya tuliskan jumlah tentera Islam pada awal peperangan Uhud. Jadi kita boleh jawab yang mana? Mana jawapan yang sebenar? Jadi kita boleh pilih yang inilah jawapan dia yang sebenar. Seramai 1000. Okey, seramai 1000. Jadi jawapan dia ialah 1000. Okay, jangan kita pergi jawab. Ada orang menjawab siap-siap dah. Ustaz saya jawab 700 lah. Pasal apa? 300 dah berpatah balik. Padahal dia tanya apa? Tanya pada awal. Satu Ustaz kata kena faham soalan. Jangan kita laju sangat. Baik, nyatakan soalan ketiga. Nyatakan jumlah tentera kafir. Kafir yang turun ketika ke medan peperangan. Yang ni pun kita boleh nampak dah dekat sini. Mana jawapan dia? Iaitu 3,000. Jadi 1000 lawan 3,000 pada ketika itu. Dah ada jawapan dah. Sebenarnya soalan petikan ni mudah saja. Ada dah jawapan. Tapi itulah sikap yang kadang-kadang kita malas nak membaca. Lepas tu satu lagi sikap, kita nak cepat siap. Sedangkan siap tu salah. Tu kena berhati-hati. Baik. Nyatakan jumlah tentera kafir yang turun ke medan perang. Selesai. Yang keempat, senaraikan dua pembahagian tentera Islam yang menjadi strategi peperangan Uhud. Yang ni kita boleh faham ada jawapannya kalau ikut. Ada situ pasukan kanan, pasukan kiri dan pasukan pemanah. Ada tu. Jadi kamu boleh jawablah salah satu. Mana jawapannya? Satu Ustaz kata kena rajin membaca di sini. Okey. Pasukan kanan, kiri dan pasukan pemanah. Dia minta dua. Jadi kamu boleh pilih lah mana yang kamu ni jawapan dia sampai sini. Sampai sini jawapan dia. Ustaz dah tunjuk dah, tanda dah. Pun ada juga silap yang hantar kat Ustaz ni. Ni Ustaz bincang, Ustaz beritahu jawapan. Kita bincang, Ustaz bagi jawapan. Rasanya nak memudahkan kamu ingat. Dalam masa yang sama kita ulang kaji balik, ingat balik apa dia tentang peperangan, tajuk-tajuk penting iaitu dalam peperangan. Kemudian soalan yang keempat, senarai dah selesai dah. Yang kelima, nyatakan jumlah tentera Islam yang syahid dalam peperangan Uhud. Jadi kita faham bila sebut syahid yang telah gugur dalam peperangan. Tengok peperangan ini seramai 70 orang Islam telah terkorban. Jadi jawapan dia ialah 70. Pak Ustaz tandakan tu. Itulah jawapan sampai soalan yang kelima. Jadi semua jawapan itu ada dalam petikan. Ada dalam petikan. Sepatutnya kamu dah boleh jawab betul dah. Tapi bila sebab sikap malas baca dan rasa tak apalah jawab je lah, itu maka berlakulah kerugian dalam kita menjawab soalan. Baik. Tengok pula soalan yang seterusnya di muka surat 10.
Sama-sama kita tengok. Namakan haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia haji terakhir? Apa dia haji terakhir yang disebut, iaitu haji wida'. Haji wida', apa dia? Haji perpisahan. Yang mana Nabi buat sekali tu, tak lama lepas tu Nabi pun jatuh sakit dan Nabi pun wafat. Jadi disebut haji wida', ataupun maksud dia ialah haji perpisahan. Jadi haji terakhir yang disebut nama dia ialah haji wida'. Haji wida', itu jawapan dia. Yang kedua, soalan yang kedua, tuliskan dua nama anak Rasulullah. Anak Nabi ada berapa? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Raqiyah, Fatimah, Umi Kalsum. Tu di antara jawapan yang kita boleh tulis. Jadi dia tanya anak Nabi, dia minta berapa dalam tu? 2 sahaja. Boleh lah. Bos apa? Abdullah boleh, Ibrahim boleh, Qasim boleh, Umi Kalsum boleh. Dia tak sebut anak perempuan ataupun anak lelaki. Jadi kamu boleh letak, kalau dia kata berikan 2 puteri Rasulullah, itu kena berputeri je lah. Tapi kalau ada 7 orang anak Nabi, kamu boleh tulis mana-mana pun nama anak yang kamu tahulah. Contoh Qasim, Abdullah, Ibrahim, Umi Kalsum, Zainab, Ruqayyah, tu di antaranya. Fatimah, anak Nabi yang paling hidup lama ataupun dia ada sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Fatimah lah anak yang paling hidup lama. Sebab apa? Orang kata puteri yang agak rapat dengan Nabi. Dan dia juga kelebihan dia hidup sampai Nabi wafat. 6 bulan selepas 6 bulan selepas Nabi wafat, baru dia wafat pula lepas tu. Tak lama lepas tu. Tapi nak cerita kata Fatimah lah puteri Nabi yang ada sampai Nabi wafat, berbanding dengan anak Nabi yang lelaki kebanyakannya meninggal pada ketika waktu kecil lagi. Okey. Baik. Kemudian nyatakan 2 prinsip pentadbiran menurut Islam. Prinsip maknanya apa? Kerajaan ataupun pentadbiran menurut Islam ni apa? Islam ni apa? Satunya kita boleh bagi tahu, Islam ni satu agama, sesuatu yang melakukan sesuatu itu ataupun menetapkan sesuatu itu dengan adil. Dengan adil. Kemudian kita boleh beritahu Islam ni mencegah perkara yang mungkar. Islam ini menolak perkara benda-benda yang salah, benda yang tak baik, benda-benda yang tak elok. Jadi itu di antaranya yang boleh kita faham, yang boleh kita jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan Rasulullah ataupun apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam pentadbiran agama Islam pada ketika itu. Sebab Islam ni datang, dia lebih kepada membuang kefahaman jahiliah, membuang akhlak-akhlak yang tidak baik pada ketika itu. Sebab itulah Islam ini, Nabi datang adalah untuk, salah satu permulaan Nabi datang adalah untuk menyempurnakan akhlak. Pada ketika itu yang kita jelas, zaman jahiliah terkenal dengan akhlak yang sangat keji, akhlak yang sangat buruk. Jadi kita fahamlah, bila tanya tentang soalan yang ketiga tu, prinsip pentadbiran menurut Islam, kamu boleh bagi tahu jawapan secara meluas lah. Apa kelebihan dalam pentadbiran Islam ni? Contoh, kita boleh tambah juga Islam adalah agama yang menyelamatkan ataupun memuliakan golongan yang lemah. Dia mengangkat golongan-golongan yang lemah. Islam, pentadbiran Islam itu sendiri, dia membantu golongan-golongan yang susah, membantu golongan-golongan yang tertindas. Itu dari segi sudut pentadbiran dalam agama Islam. Jadi kamu boleh luaskan jawapan. Macam Ustaz boleh bagi contoh, jawapan yang paling mudah, Islam adalah satu agama pentadbiran yang sangat adil. Kemudian Islam juga satu pentadbiran yang mencegah perkara yang mungkar, perkara yang salah. Itu di antaranya lah. Soalan yang keempat, tuliskan 2 pengajaran melalui peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Apa jawab soalan dia? Dia kata pengajaran daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Salah satunya kita boleh apa? Sabar dalam menghadapi dugaan Allah. Apa dia dugaan dia? Dalam perjanjian Hudaibiyah tu kita dah buat perjanjian tu elok, tetapi berlakunya khianat, berlakunya satu perbuatan daripada golongan kafir dan Yahudi pada ketika itu yang telah melanggar perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah, yang disebut perjanjian Hudaibiyah, dari segi gencatan senjatanya,
dan macam-macam lagi lah yang kita boleh baca dalam tajuk perjanjian Hudaibiyah. Tetapi diuji pada ketika itu mereka khianat dalam perjanjian, maka kita boleh ambil pengajaran yang diminta adalah satunya ialah sabar dalam dugaan Allah satu. Kemudian hikmah yang kita boleh bagi tahu lagi adalah hendaklah kita menjadi seorang yang menepati janji. Jangan jadi orang yang suka khianat kepada janji. Jadi banyak benda yang kita boleh isikan, yang kita boleh letakkan apa dia pengajaran yang bersesuaian dengan tajuk Hudaibiyah. Yang kita faham perjanjian Hudaibiyah ni dibuat antara Nabi dan penduduk Mekah pada ketika itu kerana apa? Nak membuat ibadah yang membolehkan kita untuk mohon untuk pergi ke Mekah dalam melakukan ibadah dalam keadaan yang aman. Tetapi tak lama lepas tu sahaja. Tapi itulah sikap orang Yahudi, sikap orang kafir pada ketika itu memungkiri janji. Jadi kita sebagai orang Islam kena bersabarlah. Kalau ikut zaman tu, zaman Sayyidina Umar, orang-orang yang orang kata tegas dalam setiap apa yang dia ni tahu nak pergi serang je. Tapi itu yang Nabi nak tekankan supaya apa? Sabar dalam dugaan Allah. Sebab bila kita sabar, bila kita duduk dalam keadaan yang tenang, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan. Jangan kita gopoh, jangan kita kelang kabut, jangan kita rasa kita nak buat keputusan dalam keadaan nafsu yang tak baik. Itu di antaranya. Kemudian soalan yang kelima, nyatakan dua tindakan Rasulullah selepas memasuki kota Mekah. Yang pertama sekali, Nabi buat apa? Yang pertama sekali, memusnahkan berhala. Nabi buat mula-mula sekali ialah memusnahkan berhala. Berapa berhala? 360 berhala di sekeliling Kaabah. Dan Nabi perintahkan juga pada para sahabat untuk membersihkan kefahaman, kepercayaan jahiliyah pada ketika itu, supaya apa? Kaabah itu bersih daripada segala benda-benda kekufuran, supaya Kaabah itu bersih daripada segala benda-benda yang dusta. Itu di antaranya lah. Kemudian Rasulullah juga bertawaf. Jawapan yang kedua, Rasulullah juga bertawaf di sekeliling Kaabah pada ketika itu. Jadi itulah di antara jawapan-jawapan dalam soalan muka surat 9 dan 10. Soalan ketiga, set yang ketiga dalam buku simulasi. Jadi tugasan untuk hari ini ialah seperti biasa kamu buat soalan muka surat 9 dan 10. Soalan sambungan daripada hari itu ada lagi yang tak buat. Itu pun ada yang tak hantar. Sedangkan Ustaz dah terang kat video ni sekali dengan jawapan. Sepatutnya tak ada kesalahan lah. Sepatutnya memang tak ada kesalahan kalau kamu dengar sampai habis. Lepas tu Ustaz pesan, bila video yang Ustaz buat susah Ustaz rakam, Ustaz terang, Ustaz buat segala benda ni supaya kamu memudahkan kamu untuk faham, untuk kamu ulang kaji di rumah sambil-sambil tengok soalan, sambil-sambil dengar jawapan Ustaz, kamu boleh ingat dengan kaedah macam tu. Jadi Ustaz harap kamu dengarlah video pada kali ini sampai habis. Di situ Ustaz akan maklumkanlah macam ketugasan yang Ustaz bagi tahu ni lila sekali. Kamu kena buatlah dalam buku simulasi yang mana ada buku simulasi. Buat latihan yang Ustaz terangkan. Kalau tak ada, kamu salin dalam buku tulis. Kalau salin dalam buku tulis pula, salin soalan sajalah. Tak payahlah salin petikan teks tu. Kalau yang tak ada buku simulasi. Tapi kalau yang ada, buat dalam buku simulasi seperti biasa. Hantar pada guru kelas dan untuk disemak tugasan kamu dan dikiralah kehadiran kamu dan kemudian dihantar sebagai semakan untuk kamu rujuk balik mana satu yang salah, mana yang Ustaz angkah tu, supaya kamu dapat perbaiki lebih baik. Cukup sekadar tu, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Ustaz sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi semoga perkongsian Ustaz ini dapat manfaat untuk kamu ber-PDPR di rumah selama mana kita masih lagi belajar di rumah lah. Semoga habis COVID-19 ni dan cepat-cepatlah kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.